TV KPM. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jumaat kepada semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Sebelum itu, Irfan ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka di mana jua anda berada, terutamanya di tempat yang sesak seperti pusat membeli belah. Okey? Jangan lupa untuk menggunakan gel pembasmi kuman sekiranya anda dah pegang macam-macam barang. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk menjaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kita masih belum menang dan Irfan tak nak ada yang kena compound sebab tak ikut SOP ni. Okey? Kalau nak tahu untuk hari ni, kalau nampak dekat sini Irfan ada macam-macam barang kat sini. Set kita meriah dan nak tahu apa kita belajar, kita akan belajar mengenai subjek pendidikan seni visual untuk menengah atas. Dan kalau nak tahu siapakah gerangan guru yang akan mengajar kita, jom saksikan dulu video profil guru. Bersama saya sekarang Cikgu Atila. Selamat datang ke Mahir. Cikgu, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih banyak Irfan. Okey, sama-sama. Cikgu, sebelum kita mulakan kelas macam biasalah, kita kena ikut SOP sedikit. Baik. Jadi saya minta Cikgu untuk menggunakan gel pembasmi kuman. Dipersilakan. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, Irfan pula. Dan selepas itu, kita kena simpan kita punya pelitup muka di dalam bekas yang disediakan. Bukan apa Cikgu, sebab sekarang ni kan dah ada ramai kes, banyak kes yang kena compound kan Cikgu kan. Jadi kita kena jaga keselamatan diri kita sebab kita sekarang ni masih belum menang melawan COVID-19. Ya, betul Irfan. Okey. Cikgu dah bersedia? Dah. Okey. Tadi Irfan ada beritahu kawan-kawan yang kita akan belajar mengenai subjek pendidikan seni visual untuk menengah atas. Tapi secara spesifiknya, apa yang kita akan belajar Cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar mengenai seni reka bentuk industri untuk tingkatan 5. Okey, jadi apa benda bidang seni reka bentuk industri itu? Okey, bidang seni reka bentuk industri adalah disiplin yang menggabungkan teknologi dengan kreativiti. Teknologi dan juga kreativiti. Okey. Dalam menghasilkan apa? Dalam menghasilkan rekaan yang terbahagi kepada 3, iaitu reka bentuk produk yang pertama, reka bentuk perabot yang kedua kan? Yang kedua perabot. Dan yang ketiga adalah reka bentuk automotif. Okey, ada 3 tadi Cikgu. Yang pertama sekali apa tadi Cikgu? Reka bentuk produk. Yang kedua perabot. Yang ketiga adalah automotif. Yes. Okey, baiklah. Sebenarnya reka bentuk produk ni dia sebenarnya luas, tapi kita fokuskan kepada 3 saja untuk silibus tingkatan 5. Okey. Dan Cikgu, kalau Cikgu cakap tadi adik-adik kita yang tingkatan 5 ni akan belajar subjek ini dalam setahun saja ke? Adakah mereka sudah bersedia untuk keluar nanti untuk menjadi pereka dan sebagainya? Okey, baiklah. Dia macam ni. Untuk silibus kurikulum standard sekolah menengah, murid sekolah menengah dia akan belajar selama 3 tahun. 3 tahun? Iaitu pada tingkatan 2, mereka dah masuk tajuk seni reka bentuk industri pada tajuk 7. Silibus pembelajaran. Jadi masa tingkatan 2 di tajuk 7 tu, mereka akan belajar mengenai sejarah perkembangan seni reka bentuk industri. Lepas tu mereka akan belajar mengenai peranan reka bentuk industri. Bila masuk pula ke tingkatan 3, juga tajuk 7, seni reka bentuk industri, dan mereka akan belajar mengenai prinsip seni reka bentuk industri dan reka bentuk perabot. Itu dah 2 tahun kan? 2 tahun, okey. Bila masuk tingkatan 5, yang hari ini mereka akan fokus kepada prospek dan hala tuju reka bentuk industri, konsep produk dalam reka bentuk industri dan model reka bentuk industri. Yang hari ini lah. Itulah serba sikit apa yang kita akan belajar untuk hari ini. Betul tak Cikgu? Betul. Jadi 3 tahun lah Irfan. Bukan setahun. Bukan setahun sahaja. Maknanya 3 tahun mereka belajar dan itu adalah ilmu yang mereka dapat untuk mereka teruskan dengan pekerjaan mereka sebagai seorang pereka bentuk nantilah. Kan lepas habis SPM mesti mereka akan sambung pengajian. Betul tak? Lepas tu berpotensi menjadi pereka bentuk industri pada masa akan datang. Okey, baiklah. Jadi tadi kita cakap yang kita belajar mengenai reka bentuk industri kan Cikgu. Seterusnya apa pula kita akan belajar? Okey, seterusnya adalah kita nak tengok dulu prospek pereka bentuk industri. Cikgu, prospek tu apa Cikgu dalam bahasa mudahnya? Prospek tu
apa tanggungjawab mereka bentuk industri ni? Okey. Kan tadi cikgu kata kita nak tengok mereka bentuk produk, mereka bentuk perabot dan juga mereka bentuk automotif. Betul. Okey, kalau mereka bentuk produk, sebagai seorang pereka bentuk, apa yang dia perlu mahir? Kenalah kita punya tajuk hari ni, mahir kan? Okey, jadi sebagai pereka bentuk produk, dia perlu mahir dalam menentukan objektif produk yang akan dihasilkan. Yang paling penting kena ada objektif lah, apa yang dia ingin capai kan? Yes, kalau dia nak capai objektif, mestilah dia kena ada kemahiran, betul tak? Betul, cikgu. Contoh, kemahiran melakar 2 dimensi. Okey. Kemahiran melakar 3 dimensi. Itu kalau manual. Kan Irfan? Kalau penggunaan IT, dia perlu mahir dalam menggunakan perisian pembangunan reka bentuk. Kita ada computer aided design, kan? Computer aided manufacturing, inventor, and then banyak lagi lah aplikasi pembangunan produk. Okey, ini adalah orang kata apa, kaedah-kaedahnya lah kan cikgu kan? Kemahiran yang seorang pereka bentuk tu memang kena ada lah. Kalau tak ada, tak boleh jadi pereka bentuk cikgu kan? Dia boleh jadi, tapi dia mungkin akan menghasilkan produk yang tidak berkualiti pada masa akan datang. Okey, baik. Kan? Yang penting kualiti tu kan cikgu kan? Yes. Baik. Terus cikgu? Itu saja. Itu untuk produk saja. Untuk produk saja. Kalau dia adalah pereka bentuk perabot, apa yang dia nak kena jaga, apa yang tugas dia sebagai seorang pereka bentuk? Dia perlu mahir dalam menghasilkan reka bentuk yang memenuhi citarasa pengguna. Betul lah tu, sebab kita sebagai pengguna ni, kita kan ada citarasa masing-masing. Ya, contohlah Irfan kan kalau nak pergi beli sofa. Irfan ada citarasa lain, cikgu ada citarasa lain. Betul. Jadi sebagai seorang pereka perabot ni, dia kena tengok apa yang pelanggan nak. Betul tak cikgu? Ya, sebab tu antara kriteria dia mesti tahu mengenai evolusi perkembangan reka bentuk perabot semasa di pasaran. Betul tu. Itu pereka bentuk perabot. Kalau pereka bentuk automotif, kita dah tahu kalau automotif merujuk kepada kenderaan kan? Jadi pereka bentuk automotif ni dia perlu mempunyai kemahiran teknologi automotif. Okey, dia kena advance sikit lah kan, orang cakap. Kita tak boleh kata pereka bentuk perabot boleh jadi pereka bentuk automotif. Tak sama sebab lah cikgu. dia ilmu lain-lain. Betul. Jadi pereka bentuk automotif ni juga dia perlu ada kemahiran untuk merancang reka-reka bentuk automotif yang baru untuk masa depan negara. Okey. So itulah perbezaan tiga reka bentuk tadi. Pereka bentuk produk, pereka bentuk perabot dan pereka bentuk automotif. Okey, itu adalah perbezaannya lah. Jadi cikgu, rasanya cikgu nak tekan kepada konsep pula, betul ke? Betul. Okey. Dalam reka bentuk industri, kita ada 3 konsep. Okey, pertama konsep mudah alih. Konsep mudah alih, okey. Yang kedua konsep ergonomik. Okey. Ergonomik. Macam susah sikit nak sebut kan? Okey. Dan yang ketiga adalah konsep mesra alam. Okey, kalau Irfan lah in general kan. Ya, saya. Apa Irfan faham mengenai konsep mudah alih tu? Konsep mudah alih ni orang cakap dia boleh dibawa ke mana sahaja. Betul. Berdasarkan bahan-bahan dekat sini kan, alatan di sini, Irfan nampak kat mana? Bahan yang mana, alat yang mana yang ada konsep mudah alih? Irfan rasa macam tu, vacuum tu cikgu. Yes, vacuum. Jadi vacuum kan sifat dia kita nak guna dalam pelbagai ruang, betul tak? Kita nak guna dalam pelbagai ruang. Jadi sifat vacuum ni dia mesti mempunyai ciri-ciri mudah alih untuk dibawa ke mana saja. Dan bila kita bawa ke mana saja tu, maknanya benda tu selamat juga digunakan. Dia berfungsi dengan baik juga. Jadi itulah produk reka bentuk yang berkonsepkan mudah alih. Kalau ergonomik. Ergonomik ni kan Irfan macam susah sikit nak faham. Mungkin ada di rumah pun terms macam dia pun macam lain kan. Susah sikit, macam scientific sikit. Jadi apa maksud ergonomik tu cikgu? Okey, ergonomik, sebut saja ergonomik, dia tidak lari daripada menyentuh aspek anatomi manusia. Dalam reka bentuk. Contoh kan di sini dekat kita punya studio ada cikgu sediakan baby chair, tempat duduk kerusi. Kalau kita tengok kan, tempat duduk kerusi tu Rifan, dia mempunyai ciri-ciri yang memang sesuai untuk baby saja. Kita tak ada orang besar duduk atas tempat duduk macam tu kan. Setuju. Ada penyandang, ada tempat untuk meletak makanan, untuk sangkut kaki kan dan sebagainya. Jadi dia mempunyai ciri-ciri anatomi, sifat fizikal bayi. Untuk duduk dan makan. Itu apa tadi cikgu cakap? Ergonomik cikgu. Ergonomik. Kalau mesra alam macam mana? Mesra alam yang Irfan faham dia macam hybrid sikit tak cikgu?
Okey, mesra alam ni kita tengok daripada konteks pembuatan, penggunaan dengan pelupusan. Okey. Produk tu dia mesti ada ciri-ciri mesra alam semasa dia dibina dari segi alat dan bahan dia dibina. Contoh produk berasaskan kayu kan. Okey, maknanya alam sekitar lah kan cikgu. Ya, maknanya bila dia dilupuskan tu dia tidak memberi kesan terhadap alam sekitar. Okey, contohnya kalau kita produk yang bukan orang kata apa? Alat menjadi ni contohnya plastik juga, betul tak? Betul. Sebab plastik tu dia ambil masa yang lama untuk terurai kan. Okey, baiklah cikgu, terima kasih untuk segmen pertama ni. Sekarang ni kalau kita berehat dulu boleh tak cikgu? Boleh. Okey, kalau macam tu jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syam dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat, kita dah dapatkan gambaran awal mengenai reka bentuk industri bersama dengan Cikgu Atila kita. Jadi sekarang ni Cikgu, apa pula kita akan belajar dengan Cikgu ni? Okey, pada segmen ini, kalau tadi kita dah tahu mengenai bidang reka bentuk industri itu apa, terbahagi kepada berapa produk, perabot, otomotif kan Irfan? Okey, sekarang ni kita nak tengok mengenai alat dan bahan dan proses penghasilan sesuatu produk reka bentuk industri. Produk reka bentuk industri. Yes, kalau Irfan tengok dekat belakang tu, cuba tengok dekat situ ada gambar apa ya? Kat sini cikgu, Irfan nampak ada gambar perabot lah cikgu. Okey, gambar perabot. Gambar perabot apa ya? Meja cikgu, dia macam meja sisi orang cakap. Yes, kalau Irfan tengok kan, macam mana dari segi reka bentuk dia? Reka bentuk dia bagi Irfan, dia diperbuat daripada apa, macam mana? Okey, Irfan tahu dekat bawah tu ada kayu cikgu. Ya, betul. Maknanya orang kata apa, mungkin produk ni adalah produk yang mesra alam. Yes, betul. Okay. Itu ingat yang tadi kan? Ingatlah cikgu apa kita belajar tadi kan. Okey, yang kedua, Irfan rasa produk ni selamat juga. Dia bersifat apa cikgu? Ergonomik. Ya, betul. Dengan saiz dan ciri-ciri dia yang rendah. Okey, sekarang ni kita dah tengok produk reka bentuk industri bagi jenis perabot, iaitu meja sisi. So kita nak tahulah juga apa bahan-bahan ataupun alat yang digunakan dalam penghasilan meja sisi untuk reka bentuk perabot. Okey, jom kita kenali satu-satu. Yes, kita nak tengok di sebelah Irfan tu yang berwarna kuning tu apa ya? Ni Irfan rasa macam bekas, kalau bahasa mudahnya macam baldi, betul tak cikgu? Okey, macam baldi tapi reka bentuk baldi ni kita tak jumpa dalam rumah, betul tak? Betul. Tak ada Irfan letak baju dalam ni, tak ada. Ya, sebab ini adalah baldi untuk membancuh simen. Jadi kalau di dalam rumah memang kita tak jumpalah. Okey. Jadi Irfan boleh letak. Terima kasih. Okey, yang kedua kita dah tengok itu baldi bekas pembancuh simen. Yang kedua, boleh terangkan dekat cikgu tak apa benda tu? Kalau dekat sini Irfan nampak macam pasir lah cikgu. Yes. Pasir halus. Okey, pasir halus. Okey. Seterusnya? Baik. Seterusnya, ni kalau Irfan angkat ni, sini tak terburai cikgu Baik, hati-hati Irfan. Okey. Bau macam simen lah cikgu. Betul, simen halus. Simen halus, halus. Jadi kalau Irfan tengok, pasir tambah simen, kita gaulkan di dalam baldi, campur air. And then kita akan dapat satu bongkah yang terhasil. Inilah di bahagian atas meja sisi. Okey, ni campuran pasir dan juga simen halus ni cikgu. Yes, campuran pasir dan juga simen halus. Jadi masa proses menggaul pasir tu kita nak guna inilah. Ni apa cikgu? Cikgu terang ini nama dia penggaul simen, senduk simen, sudip simen, sudip bata. Irfan ingat nak memasak je kena ada semua ni. Dia dari keluarga yang sama. Tapi untuk membuat produk lah kan. Ya, untuk membancuh simen. Ya, untuk membancuh simen. Seterusnya kita ada rod kayu. Rod kayu tu kita gunakan untuk membuat
kaki meja sisi. Dan seterusnya adalah kertas pasir, di mana kertas pasir ni kita gunakan untuk membuat kemasan pada bongkar simen tu dan juga rod kayu tadi. Okey, kalau kita tak ada lah, contohnya waktu buat ni kita tak ada kertas pasir ni, agak-agak cikgu selamat tak produk kita? Selamat tetapi tidak kemas. Okey. Tetapi tidak kemas. Kan Irfan, bila kita pegang tu kita rasa macam bergerigi kan? Sebab dia ada selumbar-selumbar kayu, mungkin betul tak? Mungkin boleh luka juga kan ya, cikgu? Mungkin boleh luka tetapi bukanlah satu kemalangan ataupun kecederaan yang serius. Tapi dia tidak kemas lah. Sebab tu pentingnya kena ada kertas pasir ni tau. Okey, betul. Okey, kita dah kenal alat dan bahan, sekarang kita nak tahu. Alat dan bahan kita dah kenal. Macam mana pula turutan proses penghasilan perabot meja sisi? Okey, di sebelah Irfan ada 3 keping kad. Di sebelah cikgu pun ada 3 keping kad. Jadi, apa kata kita susun kad ini di panel dinding serbaguna yang disediakan mengikut turutan proses dengan betul. Baik. Irfan, cikgu di sebelah sini. Lagi ni. Cikgu di sebelah sini, Irfan sebelah sana. Okey, baik. Hai, cikgu belum ajar ni tapi agak-agaknya betul tak apa yang kita buat tak kejap apa. lagi ni. Kita tengok dulu alat dan bahan dia. Okey. Cikgu ada gambar gerak kerja mengukur kedalaman baldi. Tapi di dalam baldi ni masih lagi kosong. Maknanya kita mestilah baru nak mulakan proses, betul tak? Tak ada apa-apa lagi tu. Okey, jadi ini dah ada produk. Okey, jadi of course ini akan jadi proses yang pertama. Jadi cikgu akan susun proses yang pertama. Ini yang pertama. Proses dia panggil apa cikgu? Mengukur Ya, mengukur kedalaman baldi untuk dijadikan saiz ataupun ketebalan meja sisi yang dihasilkan lah. Okey, seterusnya tadi baldi kosong. Lepas tu kita ada apa? Okey, kalau Irfan punya Okey, kalau Irfan punya yang itu gambar 2 baldi, tadi kita ada 1 baldi saja. Cuba Irfan tengok ada tak gambar yang 1 baldi? Gambar 1 baldi Tapi telah diisi dengan simen. Okey. Dia mesti proses dulu, ada kan? Ada kat sini. Okey. Jadi tadi baldi tu masih lagi kosong, sekarang proses membancuh simen untuk proses yang kedua kan? Baiklah. So Irfan boleh sangkut. Okey. Ni proses yang kedua kita membancuh simen. Baik. Jadi lepas bancuh ni kita nak tuang pula simen tu dekat dalam bekas acuan dia yang bersaiz meja sisi tadi. Okey, ada tak proses menuang simen dekat Irfan? Menuang simen. Kalau dekat cikgu macam tak ada. Adalah cikgu Irfan lah cikgu. Ada kat sini. Okey, jadi itu adalah proses yang ketiga. Irfan boleh sangkut. Okey, baiklah. Ini proses yang ketiga, kita menuang simen mengikut acuan saiz meja sisi itulah Baik. Okey, lepas tu adalah proses meletakkan ataupun memacakkan rod kayu tadi sebagai kaki meja. Ada tak pada Irfan? Kalau pada cikgu ada gambar simen yang dah beku. Nampaknya dekat Irfan lah cikgu. Yes, dekat Irfan lagi. Okey, ada dekat Irfan lagi. So proses yang keempat adalah memacakkan rod kayu di dalam simen sehingga beku. Maknanya cair lagi lah cikgu Itu cair lagi. Itu cair lagi. Irfan boleh letakkan. Di sini. Baik, terima kasih. Ini proses yang keempat. Baik. Okey, dan seterusnya selepas simen tu dah beku, pereka bentuk perabot dia akan mengangkat simen berkenaan dengan berhati-hati untuk diletakkan di tempat yang panas supaya berlaku proses pengeringan. Okey. Jadi cikgu sangkut proses yang kelima. Okey. Seterusnya proses yang terakhir adalah dia tengah buat apa ni? Dia tengah macam buat kekemasan sikit cikgu. Dia tengah buat kekemasan. Mula-mula dia akan lap dulu cairan-cairan yang ada dan seterusnya dia akan gunakan kertas pasir tadilah. Untuk buat kekemasan di rod kayu dan juga bongkar simen tadi. Okey, so ini langkah yang proses yang terakhir. Okey, dah ada 6 langkah untuk membuat meja sisi kita. Dah ada 6 langkah. So terhasillah meja sisi seperti yang dipaparkan. Okey, inilah produk reka bentuk bagi kategori apa ni? Kategori produk cikgu? Produk ke perabot ke? Perabot. Perabot.
Okey. Jadi kita dah kenali alat dan bahan dan kita dah tahu proses penghasilan produk satu produk reka bentuk industri bagi kategori perabot yang mempunyai reka bentuk yang minimal, yang ringkas dari segi bahan dan juga proses dia. Orang kata tak susah sangatlah kita nak buat tu. Yes, dia macam DIY project yang kita boleh buat kat rumah. Kat rumah boleh buat cikgu? Ya, boleh buat Irfan. Irfan pergi beli simen halus ni, boleh buat kat rumah dengan adik-beradik semua tak? Yes, boleh. Memang boleh sangat-sangat. Dia memang DIY project. Okey cikgu. Untuk kita punya simen dan kita punya pasir ni, ada tak dia punya ratio dia cikgu untuk kita? Ada. Biasanya kita guna 3. 3 simen, 2 pasir. And then campuran 3 simen, air. 2 pasir. Okey. And then kita akan bancuh. Tapi bila kita bancuh tu Irfan, contoh kan tadi dekat proses menuang tu, kita dah tuang, kita nak pacakkan kayu. Masa kita nak pacakkan kayu tu, kita tak boleh pacak bila simen tu baru saja dituang. Maksudnya tengah betul-betul cair. Oh, tak boleh macam tu. Kita kena tunggu dia macam mengeras sedikit baru kita pacakkan. Oh, tu kenapa tu cikgu? Ada tak rasional dia? Sebab kalau kita pacakkan terus semasa dia cair, sebab kayu tu dia ada pemberatan. Jadi dia akan terus ke permukaan. Kalau dia terus ke permukaan, bila dia dah kering, nampaklah kayu tu. Betul lah, dekat atas sekali ada kayu pula. Tengok dekat atas tu, kenapa ada kayu kan? Sepatutnya dia ada permukaan yang licin. Maknanya time sedang-sedang dia nak mengeras tu, kita letaklah kayu tu. Kita kena betul-betul monitor timing tu. Kena betul-betul tengok dia punya perubahan daripada cair ke mengeras tu. Baik cikgu. Untuk satu produk macam ni, agak-agak berapa lama untuk kita siapkan satu produk? Simen ni dia mampu kering dan selamat untuk diangkat dalam tempoh 6 jam. 6 jam? 6 jam dah boleh angkat Irfan. So maknanya bila kita angkat 6 jam tu, tetapi dia masih lagi fragile lah. Kita janganlah hempap dia. Pastikan dia betul-betul keras terus kan. Letak di tengah panas supaya dia keras terus, and then dia dah boleh guna dah. Dah boleh duduk dah? Letak barang semua dah? Yes, kalau kita nak buat bagi dia lagi kemas ataupun nak mewarnakan dia, kita boleh teruskan. Kalau kita nak dia rustic saja begini, biarkan begini, tetapi kita buat kemasan tadi menggunakan kertas pasir. Okey, boleh juga. Jadi kalau kita nak hias, kita boleh gunakan aktiviti masing-masing. Tapi kalau nak macam ni pun nampak estetik lah cikgu cakap. Boleh. Cikgu pernah buat Irfan. Selain daripada yang kosong, bila kita nak letak simen, kita letak daun. Letak daun? Ya, daun yang besar kan, daun besar dia ada berurat yang timbul kan. Kita letak, lepas tu baru kita tuang simen, baru kita pacak kayu. Bila kita angkat saja, tarik saja daun, tekstur daun tu, urat daun tu dah timbul sebagai corak pada permukaan tu. Oh lama. Memang cantik Irfan. Oh, itulah orang cakap kena ada aktiviti macam cikgu guna daun saja dah dapat corak daun dekat atas meja tu. Ya betul. Ini kalau dijual di pasaran memang harga mahal, tapi kalau kita buat sendiri, simen baru berapa ringgit Irfan. Lepas tu kita boleh buat bisnes pula yuk. Ya, kita boleh buat bisnes dua. Okey cikgu. Kalau kita tengok kos untuk kita buat ni cikgu, agak-agak berapa ringgit cikgu? Alah Irfan, kalau simen 2 kilo baru RM6. Murah je. Rod kayu ni kan sesetengah orang bila dia pergi masuk ke hutan, dia jumpa kayu-kayu yang ada ciri-ciri estetik tu kan, yang berurat apa semua tu kan. Betul. Dia boleh ambil, buat kemasan and then jadikan terus dia punya stand. Dia punya stand pengganti rod kayu tadi. Kalau yang ni rod kayu yang kosong, yang biasa lah kan. Yang biasa. Jadi kita dapat kaki yang biasa. Tapi kalau kita ambil kayu daripada hutan tu, yang ada ukir-ukir semula jadi tu, dia punya jalinan tu lagi cantik. Oh lama. Nanti mungkin cikgu belajar saya lah untuk buat yang tu boleh. Boleh InsyaAllah dalam slot yang lain lah. Baik, kita dah belajar mengenai cara untuk buat meja sisi ni. Kita dah siapkan satu perabot. Betul tak cikgu? Betul. Okey, sekarang kita nak buat apa pula? Okey, sekarang ni Irfan tahu tak menggunakan alat-alat ni? Irfan macam tak biasalah orang cakap nak buat kerja-kerja macam ni. Tengok gaya pun macam lah. Tapi untuk hari ni, Irfan akan belajar dengan cikgu macam mana nak guna. Tengok gaya pun macam lah. Okey, kalau Irfan perasan, bahagian alatan ni, dia sebenarnya di hujung dia adalah besi. Kan ni? Oh, ya betul. Nampak ni? Akan besi. Ini pun besi. Sebab itu dia boleh berkarat. Okey, kenapa dia besi? Dia kerana bila kita bancuh simen tu di dalam pasir, permukaan dia tu dia dah mampat tau Irfan. Jadi Irfan bayangkan kalau kita guna sudip yang jenis, cuba bayangkan kalau sudip nasi ke yang nipis tu kan, macam mana kita nak korek dia punya kemampatan simen dan pasir tu. Faham cikgu. Sebab itulah kita guna yang besi ni. Ya Irfan. Jadi sebab tu kita guna yang besi ni. Okey, untuk kertas pasir ni pula,
Ini secara manual dan tradisional kita pakai kertas pasir, tapi dia ada mesin gerinda tangan. Ada mesin gerila tangan. Mesin Fungsi gerinda dia macam mana, tangan. cikgu? Fungsi dia tetap juga untuk membuat kemasan, untuk melicinkan permukaan, tapi dia adalah sejenis mesin, maknanya lagi mudah. Kalau yang ni kita cut, kalau yang ni kita lap macam tu kan. Betul. Kalau mesin tu kita just roll saja dia dah licin. Memudahkan kerja kita Ya, jugalah. sangat memudahkan. Okey. Itu adalah alatan yang mesin dalam seni reka bentuk industri lah. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih kerana mengajar saya dan adik di rumah cara untuk kita buat menyisisi ni dengan mudah. Sama. Dan sekarang ni kita nak berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya dan Cikgu Ati dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita dah belajar cara untuk hasilkan satu meja sisi. Ya. Dan sekarang ni kita nak buat apa pula, Cikgu? Okey, Cikgu nak Irfan tengok dekat atas meja tu, dekat sebelah Irfan. Boleh tak Irfan tunjukkan gambar tu berkaitan apa ya? Boleh Irfan angkat? Okey, Irfan cuba ya. Gambar pertama ni Rasa-rasa Irfan itu gambar apa tu? Ni rasanya macam gambar lubang-lubang di dinding, Cikgu. Yes. Macam dindingnya rosak lah Irfan nampak kat sini kan. Ya, dindingnya rosak gitu kan. Okey, jadi itu adalah gambar kesan tebukan. Okey. Sama ada paku ataupun skru di dinding. Sama ada dinding tu konkrit ataupun kayu lah. Okey, jadi bila selepas kita skru ataupun paku pada dinding, kita cabut saja, akan terhasillah lubang-lubang yang sangat menyakitkan pandangan. Mata. Orang kata kan? tak sedap lah mata memandang. Ya, cakap. kalau Irfan cuba bayangkan kalau pemandangan ni ada dalam rumah, Irfan rasa macam mana tu? Irfan tak nak tengok tempat tu, Cikgu. Sebab Irfan rasa macam tak sedap lah nak tengok. Kan? Okey, kalau Irfan tertanya-tanya, kenapa pengguna ni dia suka tebuk dinding? Kenapa dia suka tebuk dinding? Dia nak buat apa? Mungkin dia nak letak banyak barang juga kat dinding ni. Dia nak letak banyak barang. Bila dia nak letak banyak barang, sebab tu dia tebuk banyak dan menghasilkan lubang yang banyak pada dinding. Rosak lah dinding ni, Cikgu. Ya. Aduh. Jadi Irfan, kalaulah tak apa, Irfan boleh letak gambar tu. Kalaulah pengguna ni bila dia nak sangkut barang, dia cuma tebuk satu ataupun dua saja, dia boleh sangkut banyak barang. Macam mana? Rasanya macam lagi efisien kalau kita buat macam tu. Betul tak? Jadi dia memerlukan satu panel untuk dia menyangkut barang. Okey. Jadi Irfan tengok dekat sebelah cikgu, ini panel yang kita gunakan untuk sangkut gambar tadi. Betul. Betul tak? Jadi Irfan bayangkan, katalah panel ni kita sangkut pada dinding di rumah, kita letak besi es, penyangkut es, dan kita sangkut barang. Mana lagi kemas? Yang ni lagi kemas, Cikgu. Ya. Lagi banyak barang kita boleh letak kat sini tanpa merosakkan dinding kita. Dan kita boleh alih dia untuk bawa ke ruang-ruang lain yang kita nak display, yang kita nak letak barang. Okey, kalau Ifah ingat awal tadi Cikgu cakap produk tu kena mudah alih. Inilah contohnya. Yes. Irfan dapat. Inilah produk mudah alih. Selain itu dia mesra alam tak? Mesra alam, Cikgu. Kalau Irfan tengok dari segi bahan dia. Betul, dia buat daripada kayu, Cikgu. Yes, terbaik Irfan memang faham. Okey, jadi macam mana proses penghasilan reka bentuk produk ni? Ini dia di bawah reka bentuk produk boleh, perabot pun boleh. Sebab dia adalah peralatan domestik yang kita guna dalam rumah. Dalam rumah, betul. Jadi dia boleh duduk under perabot. Okey, jadi macam mana kita nak hasilkan produk reka bentuk perabot ini? Dia bermula dengan lakaran. Apa-apa pun penghasilan produk mesti bermula dengan lakaran. Okey, kalau Irfan tengok kan, dia punya shape ni ringkas saja. Jadi lakarannya pun ringkas saja. Betul, macam mudah sikitlah. Apa kata kita try explore cara melakar. Okey, jom kalau kita ke belakang. jom kita ke belakang. Silakan, Cikgu. Okey, baik. Okey, hari ni kita akan buat lakaran kita akan buat lakaran mudah sahaja. Okey. Baik. Apa yang kita perlukan, Cikgu, untuk buat lakaran ni? Okey, kita memerlukan sebatang pensel.
pembaris dan juga circle template. Okey, template ni kita boleh dapat dari mana cikgu? Ke kita kena hasilkan sendiri? Kita boleh beli di kedai Irfan sebab di kedai pun memang dia ada jual yang saiz berbeza-beza. Okey, tetapi kalau kita buat sendiri pun boleh. Okay, ikutlah macam mana kita corak kita punya dinding kat rumah tu kan. Yes. Kalau Irfan tengok panel kita, dia punya lubang tu macam memanjang-memanjang kan? Betul. Okey, jadi kita nak cuba melakar panel kita. Keluar circle template. Keluar pembaris. Ini pembaris apa je kita panggil cikgu? Okey, ini kita akan buat satas 90 darjah dulu. Kita nak pastikan ianya balance kan? Baik. Jadi kita gunakan pembaris, kita buat satu garisan panjang. Okey. Ini tak ada ukuran spesifik kan? Kita just lakarkan dulu. Boleh lakarkan dulu. Kalau kita nak tahu ukuran Irfan, produk kita tu kita dah tahu dah kita nak dia besar mana dekat pada dinding. Itu terpulang kepada kita berapa lubang yang kita nak. Okey, berapa lubang yang kita nak. Pertama, kita akan hasilkan lakaran ini saja Irfan. Apa tu cikgu? Okey, lakaran yang kecil saja sebelum dibuat pembesaran. Sebab pembesaran, baik. Untuk kita tekak pada board yang sebenar ataupun pada plywood yang sebenar. Jadi mudah. Betul. Okey, cara nak melakar dari kita dah buat garisan kan? Ya. Lepas tu kita tentukan, katalah cikgu nak berapa cikgu? Saiz dia punya kepanjangan dia adalah 0 sehingga 25 cm. 0 sehingga 25 cm. Ya. Okey. Jadi jarak antara lubang ke lubang tu 1 cm saja. 1 cm sahaja. 1 cm saja. So, cikgu dirikan pula 90 darjah. Okey, di atas garisan yang samalah kan? Di atas garisan yang sama. Okey. Tarik lagi sekali kat situ. Tarik lagi sekali. Kita lakar dulu menggunakan pensel. Ketinggian dia, kita nak berapa ya? Tadi 25 kan? So, kita ambil 25 kali 20 cm. 20 cm. Okey. Okey. So, kat sini 20 cm kita tandakan. Dekat sini 25 cm. So, sini kita dah panjangkan untuk 20 cm. Okey, baik. Seterusnya cikgu, apa langkah seterusnya? Bila kita dah tandakan Irfan, kita akan buatlah garisan dengan jarak 1 cm. Macam mana kita nak bahagikan tu? Kita tandakan dulu menggunakan pembaris. 1, 2, 3, 4, 5 sampailah ke hujung. Sampai 25 tu lah? Ya, sampai 25 tu. Okey, baru kita tanda sebelah atas supaya garisan dia selari. Okey. Barulah kita sambungkan garis tadi. Dari atas ke bawah tu lah. Ya. Dengan jarak 1 cm. 1 cm. Okey, faham. Okey. Okey. Cikgu buat separuh je dulu Baik. Okey, lepas tu kita tanda pula garisan yang melintang 1 cm. 1 cm. Sampailah ke atas kan Irfan. And then kita garis. Okey. Mudah kan sebabnya bentuknya adalah geometri saja. Dan kita cuma nak buat dia sebagai template untuk kita menebuk lubang. Okey. Katalah ini cikgu dah dapat kecil saja kan. Contohnya kan cikgu. Ini sebagai contoh saja. Ini kita tandakan dekat mana kita nak tebuk lubang tadi. Okey, kita tanda siap-siap Kita tanda siap-siap. Okey. Kalaulah kita buat lakaran ni terus di atas plywood, kita ambil sahaja marker pen dan kita titikkan saja di titik persilangan dia. Macam tu. Ya, supaya dia bukan apa, supaya sebab plywood pun ada yang gelap sikit kan, supaya kita bila kita nak letak drill, kita nampak kat mana kita nak pointkan mata drill. Mata drill tu. Jadi cikgu dah buat yang ni, yang dah siap untuk skala 1 cm, 16 cm kali 14 saiz dia. 16 kali 14, okey. Yang ni yang sedikit besar, iaitu 33 cm kali 8 cm. Okey, bila kita dah buat ni Irfan. Nak tengok hasil dia ke? Okey, barulah kita transfer dekat board. Okey, dekat plywood ni. Dekat plywood boleh, dekat board boleh kan. Kita dah transfer dan kita titik. Inilah yang cikgu cakap tadi.
Okey, kita nak titikkan dia supaya apa? Supaya mudah kita nak menebuk. Kita dah tahu kat mana arah tuju mata drill kita tu. Kita pegang saja drill, pump saja tembak situ, and then kita terus tekan untuk menebuk lubang. Baik. Okey. Situ cikgu dah tebuk beberapa kan. Irfan nak angkat sikit boleh tak? Boleh. Kamera. Adik-adik kita semua nak tahu ni macam mana bentuk dia. Nampak tak? Okey, dia nampak macam litar skematik yang barang elektrik punya. Okey. Kan? So kita dah nampak dia dekat sini petak grid yang asal, dekat sini point yang telah ditebuk. Dia tebuk. Ni yang belum siap lagi bawah ni kan? Ini yang belum siap lagi. Kalau ada masa ni kita tebuk sama-sama lah. Yes, ini adalah proses dia, Irfan. Okey, baiklah. Okey, ini yang kita dah siap tebuk semua. Okey, ini yang kita dah siap tebuk semua. Tetapi produk ni dia belum dijalankan proses kemasan. Belum kemas lagi lah. Ya, belum kemas lagi. Okay. Jadi macam biasalah kalau kita nak kemaskan kita guna dengan apa? Cuba teka dulu. Yang tadi tu. Kita kena guna kertas pasir. Okey. Selain itu, kalau kita nak tebuk di sebelah cikgu tu ada apa tu, Irfan? Ada drill lah cikgu. Drill, ada gerudi kan untuk kita menebuk. Jadi kita akan gunakan drill ini saja untuk menebuk. Jadi prosesnya mudah kan? Betul. Tu cikgu. Okey. Baiklah. Cikgu rasa Irfan boleh cuba dekat rumah nanti. Iyalah tu. Sebab saya pun dah belajar dengan cikgu hari ni. Kita pun dah tahu macam mana nak guna. Kita buat je kat rumah. Simple-simple je. Okey. Untuk yang ni kan, dia takkan elok. Board ni dia takkan elok kalau kita tak buat kemasan. Jadi kita boleh membuat kemasan sama ada secara manual menggunakan kertas pasir ataupun dengan mesin gerinda tangan. Cikgu cakap tadilah. Mesin gerinda tangan. Okey. Baiklah. Yang paling penting sekali kalau adik nak buat semua ni kena ada langkah berjaga-jagalah. Sebab yang paling penting adalah keselamatan. Sebab kita tak nak ada yang tercedera semasa melakukan projek ini. Betul tak cikgu? Betul. Dan katalah Irfan nak buat nanti kan. Irfan tak nak buat atas plywood tapi Irfan nak buat atas satu cardboard ataupun MDF board kan. Kad yang nampak macam dengan kayu tapi bukan kayu. Okey, dia ada campuran komposit dia kan. Irfan nak buat atas tu pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Kalau plywood ni dia sedikit kasar. Kalau MDF board tu dia licin sedikit kan. Dah selesai tebuk baru buat kemasan. Itu adalah alternatif yang kita boleh gunakan selain daripada plywood itu. Ya. Kalau kita tak warnakan, kita nampak dia macam ni lah warna asal. Warna yang rustic saja, warna yang kayu saja. Tapi bila kita nak warnakan, mungkin kita nak letak di dinding yang putih kan. Kita boleh warnakan dan seperti gambar di paparan board di sebelah lah. So dia nampak lebih timbul. Especially bila di dinding yang gelap. Alright. Okey, cikgu terima kasih banyak kerana mengajar saya untuk melakukan orang kata apa? Kita punya papan panel dinding serbaguna. Yes. Okey, baiklah. Kalau begitu kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Atila dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita dah belajar cara untuk membuat meja sisi. Lepas tu kita belajar untuk melakukan orang kata apa? Panel dinding serbaguna. Yes. Dan sekarang ni kita lihat ada dua jenis panel dinding serbaguna. Tapi apa perbezaan ni cikgu? Okey, sebenarnya ini kedua-dua panel dinding yang sama. Dia hanya berbeza apabila panel yang kedua ni telah dicat dengan cat berwarna putih. Okey, supaya dia lebih sesuai dengan dinding warna dinding di rumah lah. Okey, tapi dari segi fungsi dia masih lagi memiliki fungsi yang sama, sifat yang sama. Okey. Jadi Irfan, pada awal-awal segmen tadi, cikgu dah bagi tahu kita ada 3 konsep yang kita keluarkan, yang kita bincangkan. Iaitu yang pertama konsep
Konsep apa cikgu tadi yang ergonomik tu ke? Kalau yang boleh ubah-ubah ke mana-mana tu konsep apa? Saya ingat dah. Yang pertama sekali adalah konsep mudah alih. Yes, yang kedua adalah konsep mudah alih. Kalau untuk keselamatan, ergonomik. And then kalau untuk mesra alam, kita guna kayu lah. Kita guna kayu lah. Okey, kita guna kayu lah. Okey, kita tengok dulu konsep mudah alih. Adakah produk ini menggunakan konsep mudah alih? Jawapan dia, ya, Irfan. Kerana apa? Kerana katalah cikgu nak buat decoration pada ruang dinding dapur. Okey. Jadi Irfan cuba bayangkan kalau cikgu sangkut S tu kan, penyangkut S tu, apa yang cikgu akan gantung di dinding? Cikgu untuk akan dapur. letak macam kuali ke, sudip dan sebagainya. Betul tak? Senduk, penapis kan. Macam-macam lah. Ya, itu adalah bahan-bahan, alatan yang cikgu akan letakkan di dapur. Tapi boleh juga kalau cikgu nak alihkan dia masuk ke tandas. Jadi apa yang cikgu boleh letakkan di situ? Cikgu boleh letak macam berus gigi kan. Lepas tu bekas shampoo rambut, bekas sabun kan, pelbagai produk yang packing kita boleh gantung. Okey. Katalah selain daripada gantung-gantung ni, apa lagi fungsi dia? Takkan nak gantung bahan saja kan? Apa lagi fungsi dia, Irfan rasa? Kita boleh buat dia masih lagi konsep berada di dinding, tapi apa lagi fungsi dia selain gantung? Irfan tahu, perhiasan cikgu. Yes, perhiasan. Irfan pernah pergi hadir majlis perkahwinan kan. Orang buat backdrop dekat belakang. Lepas tu ada rimbunan-rimbunan pokok. Betul? Kan yang artificial punya plant tu kan. So dia orang pacak saja kat situ dan kita tak nampak pun panel dinding dia. Dan dia tak perlu tebuk pun dinding untuk letakkan pokok-pokok tu sebagai hiasan backdrop. Tapi orang tak tahu rupanya kita guna panel dinding ni sebenarnya. Ini adalah nilai ataupun ciri inovasi yang ada pada panel dinding ini. Dia bukan saja plywood biasa yang digunakan untuk menyangkut alat dan bahan, dia juga boleh digunakan sebagai produk hiasan. Sebab itu kita boleh decide, Irfan, sama ada kita nak warna dia base ke ataupun yang berwarna. Kalau nak tukar warna lain pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Ikut aktiviti masing-masing. Kalau kita duduk dekat, kalau panel ni kita letak dekat dalam bilik bacaan, objek-objek yang kita akan gantung, buku dekat situ kan boleh letak buku, Irfan. Betul juga tu. Kat sini dah letak buku ni. Sebab apa? Sebab di pasaran kita akan temui banyak jenis penyangkut-penyangkut ataupun cangkuk, barang sangkut yang boleh disesuaikan dengan saiz lubang pada panel dinding serbaguna ni. Okey. Itu dari segi konsep mudah alih dia. Kalau dari segi ergonomik dia, keselamatan dia, apa yang ketara di sini? Dia punya ni cikgu, dia punya hujung-hujung dia tu bagi Irfan dikemas tau. So maknanya dia selamat untuk gunaan semua orang. So kalau kita pegang pun dia tak rasam, betul tak? Dia licin je. Saiz dia pun tidak begitu berat. Kalau dia terjatuh dia tidak membahayakan. Betul kan? Jadi aspek ergonomik ni kita tengok daripada aspek keselamatan pengguna. Kalau dari segi mesra alam, macam mana, Irfan? Mesra alam macam kita cakap tadi, ia menggunakan kayu sebagai kita punya bahan utama dia. Kita menggunakan kayu dari segi proses pembuatannya. Mesra alam, penggunaannya mesra alam. Betul. Dan bila kita nak lupuskan pun, dia adalah bahan yang mudah dilupuskan. Sebab dia dia bukan macam plastik, bahan yang tidak teruraikan, yang mengambil masa yang lama untuk diuraikan. Jadi inilah produk reka bentuk industri kita pada hari ini. Boleh jadi di bawah reka bentuk produk ataupun perabot, tapi di dalam kategori peralatan domestik. Baiklah cikgu, terima kasih kerana bersama saya pada hari ini dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Banyak sudah ilmu yang telah dicurahkan kepada kita semua, termasuk Irfan sekali. Irfan dah tahu macam mana nak lakukan panel dinding ni sendiri kat rumah nanti. Betul tak cikgu? Kita buat, Irfan. Kita buat. Kita buat kasih jadi. Dengan itu terima kasih kerana bersama saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, Irfan. Sama-sama cikgu.
Didik TV KPM